Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar tingkatan 3. Untuk pertama kali ini kita bersiaran di TV Panglima untuk subjek pendidikan jasmani tingkatan 3. Okay. Dalam suasana yang baru, saya harap kamu dapat fokus pada apa yang saya akan ajar pada pagi ini. Okay. Tapi sebelum tu kamu semua saya ingatkan bersedia dengan buku teks, buku tulis untuk buat catatan maklumat-maklumat terpenting yang saya akan bentangkan. Untuk pagi ini, saya fokus pada tajuk pendidikan jasmani di bawah unit 7, rekreasi dan kesenggangan. Okey, dodgeball. Pernah dengar dodgeball? Dodgeball ni belum popular lagi di peringkat sekolah. Di peringkat sekolah sebab baru saja diperkenalkan, saya tak silap saya, pada tahun 2018. Dia masuk dalam silibus untuk pelajar tingkatan 3. Kemudian di peringkat daerah, dia belum lagi dipertandingkan. Kebanyakan pertandingan dodgeball ni dikendalikan oleh persatuan dodgeball kebangsaan ataupun Negeri Selangor. Okey. Okey, untuk permulaan sama-sama kita tengok. Dodgeball ni diperkenalkan di Malaysia pada tahun 2009. Malaysia pernah menjadi juara Johan dalam kejohanan dunia dodgeball 2017, lelaki dan perempuan. Dodgeball ni juga ialah permainan yang melibatkan pergerakan dalam gelanggang. Permainan ini dimainkan oleh 2 pasukan yang mengandungi 6 orang pemain dalam setiap pasukan. Kalau kita lihat dodgeball ni permainan yang tujuannya adalah untuk mematikan pihak lawan dengan membaling bola yang ditujukan pada seseorang individu. Okey. Masa perlawanan 2 minit. Maksimum 10 minit ikut penganjur. Maksud saya ni awak jangan keliru. Skop yang saya nak ajar ni adalah dalam buku teks awak. Dia takkan kalau awak lihat di YouTube banyak perbezaan dari segi jumlah pemain dan juga masa, dia bergantung pada pihak penganjur. Tapi dalam buku teks awak, awak fokus pada buku teks. Saya tak nak keluar daripada buku teks punya skop. Nanti aku akan keliru. Walau bagaimanapun corak permainannya sama. Okey. Pernah tengok bola dodgeball? Okey, ini bola dodgeball. Kecil je. Nanti akan pergi pada alatan dia lebih detail, tapi untuk peringkat awal ni lah bola dodgeball. Dia bukan bola getah, bukan bola yang keras dan dia sangat lembut. Sebab permainan ini mengguna bola ni akan kita baling pada pihak musuh selaju yang boleh, sekuat yang boleh untuk mematikan pihak lawan. So bola dia bola lembut. Dia bukan kulit, tak silap saya ni kain fabrik yang digunakan. Kecil je. Okey. Dan dia sangat lembut. Okey, seterusnya kita pergi pada gelanggang dan juga alatan. Cuba tengok gambar rajah tu. Garisan A adalah garisan belakang. Garisan C adalah garisan serangan dan B itu adalah garisan tengah. Ukuran dia berbeza untuk setiap kategori. Lelaki 30 kali 60 kaki. Perempuan 40 kali 50 kaki. Untuk kanak-kanak 30 kali 40 kaki. Okey. Ini adalah ukuran dia. Lebih kurang dalam ukuran separuh gelanggang futsal. Ini bola dia, bola dodgeball saya tunjukkan awak tadi. Ni berat dia 120 hingga 160 gram. Diameter dia 7 inci. 8.7 cm. Kecil je. Okay. Semua boleh follow Okey, kemaran asas dalam dodgeball dan juga strategi. Okey, cikgu akan tunjuk video pada awak. Pertama, kamu kena catat apakah kemahiran asas yang perlu ada dalam permainan dodgeball. Dalam masa yang sama, paparan video ini akan menunjukkan strategi macam mana permainan ini dikembangkan, dimainkan dalam perlawanan, sesuatu perlawanan. Okey, kita lihat sama-sama. Kita tunggu kejap lagi.
Okey, kamu boleh catat bahan-bahan dalam kemahiran asal tu. Kemahiran kedua mengadang. Okey, kita pergi ke tajuk strategi permainan. Okey, kamu dah lihat tadi video tentang kemahiran dan juga strategi permainan dodgeball. Okey, ini ringkasan daripada video awak tadi. Saya bantu awak untuk awak buat nota. Pertama, kemahiran membaling. Dalam membaling ni ada ketepatan, ada kuasa untuk elak bola ataupun ditangkap oleh pihak lawan. Mengadang. Mengadang ni menggunakan bola daripada bola yang dibaling oleh pihak lawan terkena badan atau anggota badan seorang pemain. Okey. Itu dia menangkap. Menangkap ni kemahiran yang sangat penting juga untuk hidupkan rakan kamu yang mati dan juga mematikan pihak lawan. Dan yang keempat adalah mengelak. Mengelak ni tak kira cara macam mana pun, janji bola tu tak terkena pada anggota badan individu yang dibaling. Dan strategi permainan tadi ada 6. Serangan balas, counter attack. Kemudian yang kedua, permulaan yang pantas, cepat, posisi dan pengambilan semula, serangan serentak. Serangan serentak ni untuk siapa yang ada bola. Menggunakan berapa banyak bola yang digunakan untuk membuat serangan. Kemudian pergerakan yang aktif. Dan yang terakhir 6, teknik mengembalikan bola. Okey, kita pergi tajuk yang berikutnya, cara permainan dodgeball. Saya nak semua tengok kat sini. Okey, dalam buku awak boleh tengok dalam surat 108 tak silap saya. Ada dijelaskan perkara ni. Lihat gelanggang, kedudukan pemain dan bola dan juga permulaan permainan dodgeball. Okey, ada 6 pemain. Pihak lawan dan juga kumpulan lagi satu.
bola akan diletak di garisan tengah. Ingat tak cikgu cakap tadi, ukuran gelanggang. Garisan tengah ada 6 biji. Okey. Kemudian bila permulaan permainan, 3 ataupun 2 orang pemain akan mengalih bola di tengah, dan untuk aktifkan permainan ni mereka perlu berada di melepasi garisan serangan, baru permainan itu boleh bermula aktifnya bola tu. Kalau dia tak lepas garisan serangan, maka garisan serangan ni garisan C ni, bola yang diambil dekat garisan tengah B mesti dibawa ke belakang garisan C, baru dikira aktif bola tu untuk satu perlawanan itu bermula. Okey. Kalau awak tengok ada setengah-setengah video ataupun buku, dia menggunakan 6 pemain 5 biji bola. Ada guna 5 pemain dengan 5 biji bola. Tapi dalam buku teks awak dia gunakan 6 biji bola dengan 6 orang pemain. So jangan keliru kat situ. Okey, kita tengok video ni, cara permainan dodgeball. Dalam masa yang sama terkandung juga peraturan-peraturan dalam permainan dodgeball. Saya nak awak fokus tengok dan buat nota ringkas tentang macam mana permainan ni dimainkan. Macam mana mata tu dikira, macam mana seseorang itu dimantikan untuk hidupkan rakan yang mati, dan seterusnya untuk diisytiharkan sebagai pemenang untuk suatu game. Okey. Dodgeball adalah permainan di mana para pemain harus menyingkirkan pemain pihak lawan dengan membaling bola ke arahnya. Pasukan yang berjaya menyingkirkan kesemua pemain pihak lawan akan mendapat 1 mata bagi setiap pusingan. Gelanggang dodgeball mempunyai 3 saiz yang berbeza. Untuk kategori lelaki, saiz gelanggang adalah 30 kaki lebar dan 60 kaki panjang. Untuk kategori wanita adalah 30 kaki lebar dan 50 kaki panjang. Bagi untuk kanak-kanak pula, 30 kaki lebar dan 40 kaki panjang. Di dalam gelanggang dodgeball mempunyai garisan tengah dan garisan serangan. Gelanggang dodgeball dibahagikan kepada 2 bahagian. Setiap bahagian mempunyai 6 pemain. 6 bola akan diletakkan pada bahagian tengah, 3 bola pada bahagian kiri dan 3 bola pada bahagian kanan. Pasukan yang memenangi lambungan duit shilling akan mendapat balingan jika kedua pasukan tidak mahu memulakan balingan. Untuk pusingan seterusnya, pemenang untuk pusingan pertama akan memulakan balingan pada pusingan kedua. Untuk memulakan permainan, 6 pemain harus berdiri dan bersedia meletakkan 1 kaki di atas garisan belakang dan 1 kaki lagi di dalam garisan. 6 biji bola yang digunakan. Pemain harus mengambil bola pada bahagian kanan. Kesemua bola akan menjadi aktif apabila pemain berada dalam garisan aktif. Apabila bola menjadi aktif, pemain dibenarkan untuk membaling bola pada pihak lawan. B tadi yang saya tunjuk. Pemain yang terkena balingan bola dari pihak lawan akan tersingkir. Sekiranya pihak lawan A membaling bola pada pihak lawan B dan pantulan bola itu terkena pada rakan pihak lawan B, ia juga dikira tersingkir. Pemain yang menghalang bola, lalu bola itu terpantul pada rakan sepasukannya, maka pemain itu tersingkir. Pemain akan tersingkir jika bola yang dibaling dapat disambut oleh pihak lawan. Pemain tidak dibenarkan memijak garisan belakang, garisan tengah dan garisan tepi semasa permainan berlangsung. Pemain tidak dibenarkan melepasi garisan tengah atau memasuki kawasan pihak lawan. Jika bola yang dibaling terkena pada lantai gelanggang atau terkena jaring pada bahagian atas, lalu terkena pada pemain, pemain tidak tersingkir dan perlawanan boleh diteruskan. Apabila pemain menangkap bola dari pihak lawan akan terkeluar dan rakan sepasukan yang pertama tersingkir akan masuk semula dalam permainan dari zon PRA. Apabila permainan tamat, kesemua pemain dari 2 pihak harus bersalaman di antara satu sama lain. Okey, kamu tadi dah tengok video yang menunjukkan macam mana cara permainan dodgeball dan juga sedikit peraturan. Double team on a 4-ball play, you have to kind of split it up just to be able to maintain some of that pressure against them.
Oh, and that ball getting away from Waddingham on the rush. Lateral back to him maybe wasn't quite so clean, and he couldn't control it. Rolls over to the Malaysian side. Still though, Canada's throw. That's Sekejap, throwing ada the technical ambidextrous. problem. Okey, kita pergi tadi pada cara pemilihan dosball. Kalau awak tengok tadi, beberapa peraturan yang dijelaskan tentang bagaimana dosball itu dimainkan. Okey. Okey, seterusnya kita pergi pada peraturan dalam permainan dosball. Dalam video yang awak tengok cara permainan tadi pun dah dijelaskan beberapa peraturan dalam permainan dosball. Yang pertama, setiap pemain perlu memijak garisan belakang sebelum memulakan permainan. Okey, sebelum orang tu sebelum pemain tu berlari ambil bola, 3 bola di sebelah kanan tu perlu memijak garisan belakang. Okey, selepas isyarat pengadil 1, 2 ataupun 3 orang. Isyarat pengadil mula maksudnya 1 ataupun 2 ataupun 3 orang pemain di sebelah kanan dari kedua-dua pasukan harus berlari mengambil bola yang diletakkan di garisan tengah. Okey, kebanyakan pasukan menggunakan 2 pemain untuk mengelakkan daripada serangan pantas pihak lawan. Okey. Bola hanya dibaling ke arah pihak lawan selepas dibawa balik melepasi garisan serangan masing-masing semasa permainan bermula. Garisan B tadi tu ya. Kalau ingat lagi. Okey, yang keempat, pemain yang badannya terkena bola yang dibaling oleh pihak lawan dikira mati dan harus keluar dari gelanggang dan masuk ke petak kembali pemain. Petak pemain mati pula, okey, di tepi. Yang seterusnya, jika pemain berjaya menangkap bola yang dibaling pihak lawan, maka pemain yang membaling tersebut akan dikira mati dan harus keluar dari gelanggang. Manakala pasukan yang berjaya menangkap bola boleh membawa masuk semula rakan pasukan yang berada di petak kembali pemain. Pemain ni biasanya pemain yang mula-mula mati ikut urutan. Pemain yang mati akan masuk semula ke gelanggang mengikut urutan mereka yang terkeluar. Okey, seterusnya pemain yang tidak akan disingkir jika bola menyentuh lantai sebelum terkena badannya. Okey, dia tidak tersingkir. Tapi ada setengah-setengah peraturan walaupun terkena pada bahagian lain, melantun kena pemain pun tersingkir. Okey, tengok pada penganjur. Okey. Pasukan yang berjaya menyingkir ke semua pemain lawan di dalam gelanggang kira menang pusingan tersebut dan memberi mata-mata. Kumpulan yang memenangi pusingan yang paling banyak akan dikira menang. Okey, ada sedikit perubahan ataupun peraturan tentang mata satu pasukan. Selalunya dalam pertandingan, kalau awak tengok peringkat ni, dia kira satu game tu habis semua tersingkir, dia kira habis perlawanan tu. Ada satu perlawanan pula dia kira dalam masa 3 minit ataupun 2 minit, berapa ramai yang mati tu dia kira menang. Okey, bergantung pada pihak satu pertandingan. Okey. Dan yang akhir sekali untuk kita punya permainan dodgeball pagi ni juga akan tunjukkan satu perlawanan di antara pasukan negara kita dalam kejohanan peringkat dunia, dan awak boleh tengok macam mana dodgeball tu dimainkan dalam sesuatu perlawanan. Nampak jelas pergerakan-pergerakan, cara balingan, macam mana strategi itu digunakan dalam satu perlawanan untuk memenangi satu perlawanan. Okey. Sama-sama kita tengok. Okey, tengok betul-betul Dia gunakan 6 biji bola. Tengok garisan belakang, garisan serangan, garisan tengah. Bola berada di garisan tengah. 6 biji bola, 2 pengadil yang digunakan. Ada 6 orang pemain. Yang pertama awak tengok nanti, macam bola tu boleh dibaling. Dia mesti bergerak ke garisan
serangan di belakang garisan serangan baru permainan itu dimulakan. Baru bola tu dianggap aktif untuk dimainkan. Okey, dua pemain yang ambil bola. Kalau awak tengok tadi, kenapa dia tak mati bola-bola dia baling? Maknanya dia dapat menghadang bola dengan bola. Okey, kalau awak tengok tu dia ada strategi menyerang dan strategi bertahan ke belakang. Kenapa itu berlaku? Untuk bertahan, bola bola masih lagi ada di tangan orang yang bertahan. Dia tidak kehilangan semua bola. Awak tahu betul-betul. Okey, tengok macam mana dia orang mengelak bola, kemudian dia orang gunakan bola yang ada di tangan sebagai penghadang. Okey, 3 lawan 4 sekarang ni. Okey, habis satu game. Okey. Bila dia dah matikan semua pihak lawan, dia kira game tu tamat. Okay, game yang kedua. Orang tengok bola dia, kelajuan bola. Kelajuan, ketepatan.
Okey, awak nampak bola tu ditangkap, kawan dia yang mati hidup balik. Dia dah jadi 4 orang sekarang. Tengok cara dia bertahan, menghadang bola daripada terkena badan. Okey, ini serangan serentak. Okey, nampak? Dia tangkap bola, lepas tu orang ni akan mati. Okey. Tadi pasukan biru menang, kemudian pasukan yang oranye menang. Satu sama. So game ni biasanya dia tetapkan masa untuk 10 minit. Dalam masa 10 minit berapa game akan habis dan pasukan mana yang menang dalam setiap game tu dah dikira menang. Okey. Okey, untuk hari ni rasanya selesai tajuk dodgeball yang cikgu nak ajar pada awak. Tapi cikgu nak ulas sikit. Skop yang cikgu ajar ni adalah tertakluk dalam buku teks awak. Tapi kalau pergi kat mana-mana YouTube, akan nampak perbezaan sedikit dari segi peraturan ataupun bilangan ni. Dia bergantung pada pihak penganjur. Sama ada nak gunakan 6 orang pemain macam cikgu cakap tadi, kemudian ataupun 5 orang pemain, ataupun gunakan 6 orang pemain dengan 5 biji bola, ataupun 5 orang pemain dengan 5 biji bola. Okey. Kemudian masa ikut penganjur seperti masa saya cakap tadi, ada yang gunakan 2 minit untuk satu game, ada yang gunakan 3 minit dan maksimum dia 10 minit. Masa 10 minit berapa game yang dia habis tu, banyak mana pasukan yang menang, itu adalah dikira penang. Okey, rasanya setakat ini yang dapat cikgu sampaikan kepada anda dan saya harap awak boleh faham. Jangan lupa buat nota ringkas untuk awak lebih memahaminya. Bolehlah layari mana-mana YouTube untuk tengok dodgeball ni. Dodgeball ni memang tak popular dalam bukan maksud saya tak popular tu di peringkat sekolah, dia memang belum berkembang lagi. Baru bermula pada tahun 2018 untuk buku teks tingkatan 3, tapi di pihak persatuan dia dah berkembang sampai ke peringkat ini. Okey. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada pelajar-pelajar yang bersama dengan cikgu pagi ini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.